Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian ataupun RPH bagi mata pelajaran Anatomi dan Fisiologi Manusia. Kami akan membentangkan tajuk atau topik iaitu berkenaan dengan sistem saraf. Objektif pembelajaran atau standard kandungan. Kami akan mengajar murid berkenaan dua proses transmisi impulf, iaitu yang pertama, transmisi impulf dari neuron ke neuron dan yang kedua, transmisi impulf dari neuron ke otot. Bagi objektif yang pertama, murid akan memahami proses transmisi impulf dari neuron ke neuron dan yang kedua, murid akan mengetahui proses transmisi impulf dari neuron ke otot. Hasil pembelajaran atau standard pembelajaran. Dalam hasil pembelajaran terdapat 3 domain utama, iaitu domain afektif, domain kognitif dan domain psikomotor. Dalam domain afektif, murid dapat menghuraikan definisi sinaps serta definisi persimpangan saraf otot. Seterusnya, murid dapat membincangkan proses transmisi impulf dari neuron ke neuron serta proses transmisi impulf dari neuron ke otot. Dalam domain kognitif, murid dapat menakrif definisi sinaps dan persimpangan saraf otot. Kemudian, murid dapat menerangkan proses transmisi impulf dari neuron ke neuron dan dari neuron ke otot. Dari segi psikomotor, murid dapat merungkai idea proses berkenaan transmisi impulf dari neuron ke neuron serta dari neuron ke otot. Fasa pengenalan. Fasa pengenalan dimulakan dengan set induksi. Masa yang diperuntukkan untuk set induksi adalah 5 minit. Semasa set induksi berlaku, guru akan memilih seorang murid untuk jadikan contoh atau model. Murid tersebut akan diberi arahan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Setelah pergerakan itu dilakukan, murid lain akan disoal oleh guru tentang pergerakan itu. Contoh soalan yang akan disoal oleh guru adalah, mengapa jika kita berfikir untuk bergerak ke kanan, maka pergerakan kita juga akan pergi ke kanan. Setelah sesi soal jawab selesai dilakukan, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan mengandungi 5 orang ahli berserta seorang ketua. Kemudian, murid akan diberitahu tentang tajuk pembelajaran yang akan mereka pelajari. Tajuk pembelajaran tersebut adalah sistem. Salam, saya Gustin Berenang Anak Simon dan saya akan membentangkan RPH kumpulan kami, yaitu saya akan membentangkan pada fasa perkembangan. Pada fasa perkembangan kami ada membuat 3 aktiviti, yaitu aktiviti pertama adalah showdown. Showdown ini dilakukan selama 20 menit. Dalam aktiviti showdown ini akan melakukan 2 tajuk, yaitu definisi sinaps dan definisi persimpangan saraf otot. Dalam aktiviti ini, guru akan membentangkan PowerPoint berkenaan dengan definisi sinaps dan persimpangan saraf otot. Manakala pada aktiviti pelajar setiap ahli kumpulan akan menulis definisi sinaps persimpangan otot setelah guru mengajar membentangkan PowerPoint tentang definisi tersebut. Pada masa yang ditetapkan, semua murid menunjukkan jawaban secara serentak. Setiap ahli kumpulan akan membenturkan dan mengukuhkan jawaban rakan, di mana mereka selepas membuat aktiviti tersebut, maka rakan daripada kumpulan tersebut akan melihat jawaban rakan tersebut dan membandingkan. Jika ada rakan tersebut salah, maka rakan dalam kumpulan lain akan membetulkan kesalahan tersebut. Dalam aktiviti ini, murid akan mengetahui dan memahami definisi sinaps dan persimpangan saraf otot. Definisi sinaps ialah tempat proses transmisi antara neuron, manakala definisi persimpangan saraf otot ia adalah tempat transmisi antara neuron dan otot. Alat bantu mengajar yang digunakan di dalam aktiviti ini adalah PowerPoint seperti dalam lampiran B dan kertas kosong. Kertas kosong ini digunakan oleh pelajar untuk menulis jawapan mereka.
Seterusnya pada activity 2. Activity 2 ini dinamakan sebagai Team Word Web. Team Word Web ini mengambil masa 15 menit untuk dilakukan. Antara tajuk yang dalam activity ini adalah proses transmisi impuls dari neuron ke neuron dan proses transmisi impuls dari neuron ke otot. Dalam aktiviti ini, guru akan memberikan tayangan video bagaimana proses transmisi impuls berlaku, dan proses ini kita dapat lihat di dalam video YouTube yang telah seperti dalam link RPH ini. Manakala setelah pelajar memahami dan menengok video yang dibentangkan oleh guru, maka pelajar akan dibagikan tajuk di mana dua kumpulan akan mendapat tajuk yang sama, iaitu proses transmisi impuls neuron ke neuron, manakala dua lagi kumpulan melukis proses transmisi dari neuron ke otot. Setiap ahli kumpulan akan diberikan selai kertas majong dan pelajar seorang akan menulis tajuk di tengah-tengah, itu contohnya kumpulan 1 menulis proses transmisi impuls neuron kepada neuron, dan melalui tersebut mereka akan membuat satu word web di mana mereka akan mengembangkan tajuk tersebut berkenaan dengan tajuk tersebut tentang idea mereka dalam bentuk word web atau lebih menulis sebagai peta. Dalam aktiviti 2 ini, murid akan memahami bagaimana proses transmisi impuls berlaku antara neuron ke neuron, proses transmisi impuls dari neuron dan antara neuron dan otot. Murid juga dapat mengetahui bahagian tertentu yang terlibat dalam kedua-dua proses transmisi impuls. Antara alat bantu mengajar seperti saya cakap tadi, yaitu video dalam YouTube, itu menggunakan medium YouTube dan beserta dengan kertas majong. Video YouTube itu akan ditayangkan melalui LCD ke proyektor, di mana semua pelajar dapat melihat. Seterusnya, aktiviti ketiga saya serahkan pada rakan pembentang yang seterusnya, yaitu Raja Muhammad Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Muhammad Samsul Haili bin Raja Hamzah. Saya akan meneruskan pembentangan kawan saya. Aktiviti 3, sesi soal jawab dan rekreasi. Masa yang dicadangkan adalah 10 minit. Pelajar diminta untuk bertanya soalan dengan guru sekiranya tidak faham. Guru juga bertanya soalan pada murid bagi mengukuhkan pemahaman murid terhadap topik yang diajar. Contohnya, apakah yang anda faham tentang sistem saraf? Dan yang kedua, bagaimana proses kedua-dua transisi berlaku? Seterusnya, dalam aktiviti ini, pelajar juga perlu memberi refleksi apa yang dipelajari hari ini. Penutup diberi masa cadangan adalah 8 minit. Guru mengedarkan borang soal sidik kepada pelajar yang tertera dalam lapiran D. Pelajar diberi masa selama 3 minit untuk menjawab sebelum dikutip semula borang tersebut. Antara contoh soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik adalah, saya berminat dengan cara pembelajaran sebentar tadi. Pelajar perlu menjawab 5 pilihan jawapan. Yang pertama, sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Seterusnya, guru memberi kerja rumah dan pelajar perlu menghantar kerja rumah tersebut pada keesokan harinya. Kerja tersebut boleh dilihat di dalam lapiran C. Di dalam lapiran C terdapat 10 soalan yang terdiri daripada soalan subjektif. Antara contoh soalan ialah definisi sinap. Selain itu, urutan tepat untuk proses penghantaran impuls. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.